Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bumi dan sfera. Okey, hari ini cikgu nak ajar bagaimana untuk menjawab soalan bumi sfera. Soalan bumi sfera adalah soalan last slide untuk tahun ini, di mana anak-anak murid cikgu adalah orang kata tu batch KBSM. Okey, tapi cikgu nak ajar bagaimana teknik untuk kita menjawab. Okey, mula-mula kita tengok apa yang diberi informasi dalam maklumat. Okey, contohnya kita baca P 25 darjah utara, 70 darjah timur, Q 25 darjah utara, 50 darjah timur. R dan V ialah 4 titik di atas permukaan bumi. Titik R terletak arah selatan dari P. PV adalah diameter bumi. Okey, jadi maklumat ini anak-anak murid kena faham dahulu. Okey, baru kita boleh menyelesaikan masalah bumi sfera. Okey, jadi cikgu nak ajar macam mana kita nak buat. Jadi cikgu Rina, biasanya cikgu akan melukis. Ini cara cikgu ya. Kalau ada anak-anak murid ada cara lain tak ada masalah. Okey, lepas tu, okey, cikgu akan bahagi dua. Dan ini adalah utara, selatan, timur dan barat. Okey, jadi kat sini kita tahu 25 darjah utara, 70 darjah timur. Jadi cikgu Rina akan terus letak di atas. Bila utara, dia akan berada di sebelah atas. Okey, dan timur berada di sebelah kanan. Jadi saya terus taggingkan di sini. Ini adalah P saya, 25 darjah utara, 70 darjah timur. Okey, baiklah. Selepas itu, saya terus cari anti-meridian. Anti-meridian ini 100 untuk cari anti-meridian. Okey, sini timur, sini barat. Jadi, ambil kalkulator 180 tolakkan dengan 70. So, kita akan dapat 110. Jadi, di sebelah sini adalah 110 darjah tapi dia barat. Okey, kita jangan tengok soalan dulu. Kita tengok informasi dulu. Ini baru kita lukis apa yang informasi maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, lepas tu kita tengok pula Q. Q 25 darjah utara, 50 darjah timur. Jadi Q ni dia berada dalam latitude yang sama dengan P sebab 25 darjah utara, 25 darjah utara. Ini pun 25 darjah utara. Okey, tapi Q ni di hadapan sedikit lah daripada P. Jadi apa yang kita kena buat adalah taggingkan lah. Okey, Q di hadapan. Ini adalah Q kita. So, Q kita adalah Q. Okey, 25 darjah utara, 50 darjah timur. Okey. Jadi, lepas tu dia kata P dan V adalah diameter bumi. Jadi, kalau kat sini, ini adalah pusat bumi. Jadi, kalau macam tu, kita ambil pembaris dan kita gariskan pusat bumi. Okey, jadi anak-anak murid boleh ambil pembaris dan gariskan pada pusat bumi. Okey, jadi kalian boleh gariskan lah. Okey, ambil pembaris, gariskan. Okey, dan ini adalah pusat bumi. Garisan pusat bumi. So, kat sini, kalau sini 25 darjah utara, sebab dia adalah diameter bumi. 25 darjah utara, 70 darjah timur. Jadi, dekat bawah ni, secara automatik dia adalah 25 darjah selatan. Dan ini adalah kita punya longitude kita, 110 darjah barat. Okey. So, ini P dan ini adalah V. Okey. Okey. Jadi ini adalah gad rajah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Okey, jadi kita turunkan ke bawah dan okey, soalannya nyatakan latitude V. Jadi ini adalah longitude, ini adalah latitude. Latitude dan ini adalah longitude. Jadi latitude kita adalah, soalan untuk A adalah 25 darjah selatan. Okey, boleh faham? Okey, itu kita akan dapat 2 markah. Okey. Kita akan dapat 2 markah, sini 1 markah, sini pun 1 markah. Okey, lepas tu untuk okey, baiklah. Untuk soalan B, dia beri bahawa jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580 batu nautika. Okey, jadi P ke R ni dekat bawah, 2580. Jadi kat sini untuk yang B, okey, untuk yang B, okey. Okey, sekejap. Untuk yang B, okey.
kita mesti bahagi dengan 60. Okey, okey. Dia kata jarak kan 2580. Okey, untuk cari jarak theta mesti darab dengan 60. Itu rumusnya lah. Jadi kita akan dapat kita guna kalkulator, kita akan dapat 2580 kita bahagikan dengan 60, so kita akan dapat 43 darjah. Okey, jadi anak murid kena tahu daripada P menyentuh pusat bumi, menyentuh pusat dan menyentuh ekuator, sudutnya ada 25 darjah sebab ini adalah 25 darjah utara. Okey, jadi kat sini kita dapat 43 darjah. Maksudnya P dengan R ni kita tak tahunya R punya latitude ni kita tak tahu. Dia berada di kawasan ini kita tak tahu. Jadi kita tahu, tapi sudutnya kita tahu kita dapat 43 darjah. Tapi P pusat dengan ekuator 25 darjah. Jadi R dia mesti telah melebihi dah termasuk bahagian selatan. Okey, apa yang kita kena buat adalah 43 darjah kita tolakkan dengan 25 darjah. Okey, sebab sini P pusat ke ekuator 25 darjah. Jadi kita akan dapat 18 darjah. Okey, jadi kat sini kita tahu sini 18 darjah tapi dia termasuk bahagian selatan. Jadi latitude kepada untuk R ini adalah 18 darjah selatan. Jadi untuk R, okey, location untuk R adalah 18 darjah selatan. Okey, 70 darjah timur. Okey. Okey, sebab dari P ke R. Okey, itu untuk B. Okey. Untuk bahagian C pula, untuk soalan bahagian C kita lihat. Okey. Bahagian C, kita lihat soalan bahagian C. Hitung jarak terpendek. Okey, hitung jarak terpendek dalam batu nautika. Okey, dalam batu nautika dari R ke V diukur di atas permukaan bumi. Okey, untuk bahagian C pula. Okey, untuk bahagian B tu kita dapat 3 markah. Jadi 3 tambah 2 dapat 5 markah dah. Okey, untuk bahagian C pula, cikgu nak ajar kamu macam mana nak buat jarak terpendek, shortest distance. Okey, so shortest distance kita tahu theta darab dengan 60. Okey, itu rumusnya. Tapi dia kata dari R ke V, R pergi pada V. Okey, jarak terpendek. Jadi kita tahu sini 18 kan. Okey, sini 18, sini kita tak tahu berapa. Betul. So kita tak tahu berapa. Jadi kat sini kita kena sini, tapi kita sini tahu sini ada 25 darjah. Okey, macam ni. Kita nak tahu sudut. Okey, sini 18 kan. Jadi sini menyentuh pada pusat dan menyentuh pada ekuator, sudutnya adalah 18 darjah. Jadi ini pula 25 darjah selatan, sini menyentuh pada pusat, menyentuh pada ekuator, menyentuh pada ekuator, ini adalah 25 darjah. Jadi untuk kita mencari theta di tengah-tengah ini, theta di tengah-tengah ini, apa yang kita kena buat? Sebab kalau kita tahu satu, contohnya macam nilah, cikgu tunjukkan macam ni. Okey, sini sudutnya 18, sini 25. Macam ni kita nak cari theta. Okey, jadi kita tahu mestilah 180 tolak 25 tolak 18. Okey, jadi kat sini 180 kita tolakkan dengan 25 tolak dengan 18, kita darabkan dengan 60. So kita akan dapat jawapan kita. Okey, jadi jawapan kita adalah 180 tolak 25 tolak 18, kita darabkan dengan 60, kita akan dapat 8220 batu nautika. 8220 batu nautika. Okey. Jadi kat sini ada 2 markah. Okey, jadi anak-anak murid jangan takut untuk buatlah. Cuba untuk buat. Okey. Sebab dia sebenarnya kalau kita faham konsep dia sangat mudah. Okey. Jadi kat sini untuk bahagian D pula, cikgu nak terangkan bahagian D. Seterusnya soalan D, sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah timur ke P. Okey, Q ke P. Okey, dia pergi Q ke P. Q ke P, lepas tu terbang ke arah selatan P ke R. Kita dah tahu dah jarak P ke R ni dalam bahagian B. Okey, dalam bahagian B ni kita dah tahu dah 2580. Betul? Okey, so nanti kita tambahkanlah dengan 2580. Tapi kita tak tahu jarak daripada Q ke R. Jadi kalau Q ke R ni kita tahu sebab Q ke R ni dia selaras latitude. Dia latitude yang sama. Jadi apa kita kena buat adalah kita menggunakan rumus cos. Siapa yang dah biasa dengan hemisfera ni, kita akan guna rumus cos. Theta darab dengan 60 darab dengan cos theta. Okey, jadi kita tengok. Okey, 25 yang sama Q dengan P ni 25 sebab dia sama latitude kan. Jadi yang sama itu adalah cos dia. Okey. Lepas tu darab dengan 60, kita darab pula dengan theta. Theta ni pula tengok dia punya arah. Okey, kalau arahnya timur, kita tolak. Arah sama kita tolak. Dia macam magnet. Kalau arah tak sama, dia akan jadi tambah.
Okey, kalau timur-timur kita tolak. Utara-utara kita tolak. Kalau timur barat kita akan tambahlah. Kalau barat-barat kita akan tolak. Okey. Jadi kat sini timur dan timur. Jadi kita kena tolaklah 70. Kita tolak dengan 50. Okey. Jadi kat sini kalau anak murid tulis macam ni pun ada markah dah sebenarnya. Okey. Jadi 70 tolak dengan 50, kita darabkan dengan 60. So kita darab dengan cos 25. Jadi kita akan dapat 1087. Jawapan kita adalah 1087. Kita bundarkan 2 titik perpuluhan, kita akan dapat perpuluhan 57. Perpuluhan 57 batu nautika. Okey. Tapi itu Q ke P. Jadi sekarang ni dia kata kapal terbang pergi QP, lepas tu dia pergi turun ke R. Jadi kita tahu P dengan R kita dah tahu kan 2580. Jadi apa yang kita kena buat adalah okey, 1087.57 kita tambahkan dengan 2580, kita bahagikan dengan 710 knot. Sebab dia bagi purata laju 710. Okey, purata laju jumlah jarak bagi jumlah masa. Tapi sekarang ni kita nak cari masa. Hitung masa perjalanan lah kapal terbang itu. Jadi kita tambah 1087.57 tambah dengan 2580, kita bahagikan dengan 710 knot. So kita akan dapat ini 5.16559. Jadi kita 2 decimal places, jadi kita akan dapat 5.17 jam. Okey, jadi keseluruhan tadi A, B, C, D complete 12 markah yang kamu dapat. Okey, jadi cubalah untuk buat. Jadi Cikgu Rina doakan kamu berjaya dalam SPM 2020. Okey, Assalamualaikum.